Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat asatizah, para alim ulama, para imam di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin dan hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan pengajian kitab Ummul Barahin yang mana merupakan sesi terakhir dan juga khataman. Kepada hadirin dan hadirat hafizakumullah, boleh tengok pada skrin iaitu Tali'ul Bushra, yang mana pada hari ini saya akan baca di akhir ini, tempat akhir ini. Baca semula dengan syarah. Kerana apa? Kerana ini adalah suatu pembahasan yang sangat penting, kerana kitab Ummul Barahin bukan hanya disusun semata-mata dalam bab akidah, tapi menggabungkan antara akidah dan tasawuf. Jadi ini adalah manhaj Imam Al-Ghazali rahimahullah, manhaj Imam Allahumma salli ala sayyidina Ibn Fura', manhaj Imam yang bernama Imam Kushairi. Kushairi ini mutakallim, Ibn Fura' mutakallim. Ibn Fura' mutakallim yang sufi. Al-Kushairi ini seorang sufi yang mutakallim. Kalau Imam Ghazali itu memang mutafannin yang memegang semua fan. Dia menggabungkan tiga-tiga ilmu. Bukan berarti Kushairi ini tak ada fiqah, ada. Cuma dia tidak terserah ilmu fiqah dia. Maksud tak nampak ilmu fiqah dia. Jadi dia lebih terkenal dari segi sebagai seorang sufi yang juga mutakallim. Dan menggabungkan kedua-dua. Dan ini yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita buka kitab Tawakkul atau kitab Tauhid, dalam beberapa kitab-kitab ini atau Ajaibul Qalb dan lain-lain, kita boleh nampak bahawa Imam Al-Ghazali bagaimana dia membahas tasawuf, iaitu tasawuf yang dikaitkan dengan akidah. Dan inilah nanti diikuti oleh ulama-ulama yang datang setelahnya seperti Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Selain daripada Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, juga diteruskan oleh ulama-ulama yang datang setelah dia. Jadi kalau di Tilimsan di Algeria, kita akan kenal Imam Ibn Zakri, yang sahib yang mengarang kitab Muhasilul Maqasid. Muhasilul Maqasid yang saya tahqiq itulah. So dalam kitab ini Ibn Zakri dia memang membahas dari 1700 bait tu 1600 tu akidah. Mulai ilmu kalam, mantik, usul, dia bahas habis. Dia membaca semua kitab-kitab ilmu kalam yang datang sebelum dia. Tapi di akhir itu dia tutup dengan bab tasawuf. Dia tutup dengan bab tasawuf. Dalam lebih kurang 70 bait gitu atau 50 bait bab tasawuf. Dan bab tasawuf dia paling suka saya baca. Kerana apa? Dia berusaha untuk menggabungkan kedua-dua ilmu ini. Dan dia juga seorang sufi. Dan Ibn Zakri ini siapa? Guru kepada Syekh, iaitu Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Jadi kalau ada orang yang lebih kepada akidah dan menolak tasawuf, ini berarti dia bukan Asy'ariyah yang benar-benar faham tentang Asy'ariyah. Kalau dia kata dia betul-betul Asy'ariyah pun tak boleh. Jadi, Ustaz, Fakhruddin Ar-Razi dia mutakallim. Siapa kata Fakhruddin Ar-Razi pun sufi? Dia ada Kitabul Akhlaq wal Fadilah yang ditahqiq oleh kawan saya bernama Dr. Aiman Syahadah. Saya ada tahqiq dia. Dia Viva 2002 kalau tak salah. So saya jumpa dia 2002 di Oxford. Lepas tu dia pergi ke Scotland, dia mengajar di Edinburgh kalau tak salah. Wallahu alam, saya tak ingat exactly dekat mana, tapi Edinburgh kalau tak salah. Dan ini contoh dia. Dan kalau ada yang kata tak ada Ustaz, Al-Iji dia bukan sufi, dia seorang mutakallim. Siapa kata? Al-Iji dia ada kitab tasawuf je. Dan boleh baca dalam buku Dr. Zaidi Ismail, boleh baca Dr. Muhammad Zaidi, Timbalan Pengarah IKIM. Jadi dia membawa wajah-wajah yang datang daripada tasawuf. Ustaz, Taftazani bukan tasawuf, bukan sufi. Dia ada kitab tasawuf dia. Kalau kita buka dalam salah satu kitab dia tentang hudud tu, dia ada bahas tentang istilah-istilah tasawuf dia. Ada.
Yang lebih menarik, Imam Syekh Muhammad Yusuf As-Sanusi ini, iaitu Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah, meninggal tahun 895. Dia jelas-jelas Sufi Kabir. Sufi Kabir macam mana? Jadi tak ada pun kitab tasawuf dia, ada kitab tasawuf dia yang saya tertinggal kat depan, yang saya tunjuk hari itu pada awal permulaan, tentang iaitu dia Nusratus Sughair. Dia menolong seorang fakir yang kecil, yang fuqair, Nusratul Fuqair, menolong seorang fuqair, seorang sufi yang kecil tadi. Itu kitab dia Rad Salafi lah, Rad Ibn Taymiyah, dan yang membawa senafas dengan Ibn Taymiyah, masalah kisim bid'ah, masalah apa, dia bawa dekat situ. Itu Imam Sanusi dah tulis tu 895. Dia termasuk terawal dah menulis kitab Rudud alal Salafiyah, ala harakati Salafiyah. Dan yang menariknya, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, dia ada akwal atau syuruh dia terhadap kaul-kaul ulama-ulama sufi yang al-arifin atau al-arif billah. Siapa? Seperti Ibn Farid, Syekh Ibn al-Arabi al-Hatimi as-Sufi. Oh, ada Ustaz? Ada. Siapa kata tak ada? Saya tengah tahqiq, nama dia, kitab tersebut adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Mawahib Al-Qudsiyah, diberi oleh guru saya, iaitu Dr. Khalid Zahri. Dia bagi manuskrip kat saya. Jumlah manuskrip dia sangat tebal, 400 muka surat. Memang penatlah nak baca, sekarang baru 100 lebih. Buat sikit-sikit. Tapi insyaAllah kalau dah khatam nanti boleh kita cetak. Dan dia pernah ditahqiq sebenarnya di Algeria, tapi dengan tahqiq yang rodek. Dan juga ada bau-bau salafi katanya. Saya tak pernah baca, tapi yang bagi tahu saya adalah Ustaz Nizar Hamadi. Dan Ustaz Nizar pun suruh kita tahqiq kitab tersebut. Sebab apa? Sebab dia pun baca, dan dia yang hantar kepada kami link inilah manuskrip yang dari Tunis. Jadi saya ada 3 manuskrip, 1 Tunis, 2 dari Maghribi, untuk tahqiq kitab Al-Mawahib Al-Qudsiyah. So dalam tu Al-Malali, pengarang kitab tu Al-Malali. Al-Malali ni anak murid dia. Jadi anak murid Syekh Yusuf As-Sanusi sendiri, Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, yang mana Syekh Malali ini dia buat satu bab khusus tentang mentafsir kalam sufi. Yang menariknya lagi, ini saya nak bagi contoh lah. Bukan. Okey. Jadi Imam Sanusi dalam kitab ini, bukan Sanusi, ini Imam Ibn Zakri. Ibn Zakri ni guru dia. Sama, guru dan kawan lah. Dan mereka adalah memiliki manhaj yang sama. Dia ada Mas'alatul Ashirah Syarhu Abiyat li Syekh Muhyiddin bin Arabi. Jadi dia mensyarahkan iaitu Su'ila Sayyidi Al-Arif Billah Ahmad bin Muhammad bin Zakri rahimahullah an ma'na abiyatil arif billah Sayyidi Muhyiddin bin Al-Arabi rahimahullah wa hiya qawluh. Al-Arif Billah dinamakan. Jadi boleh buka lagi kitab ni. Yang mana ini telah ditahqiq. Yani bait tatahhar bima'il ghaibi in kunta dha sirri wa illa tayammam bis-sa'idi ala sakhri wa qaddim imaman kunta anta imamahu wa salli salat adh-dhuhri fi awwalil asri. Kalau orang yang tak faham, dia akan cakap ini meninggalkan syariat, suruh solat zuhur pada awal solat asar. Fahadhi salatul arifina bi rabbihim, ini salat arifin. Ini yang orang tak faham, dia akan kata macam mana nak takwil ni? Tak boleh takwil lah. Dia kata fa in kunta minhum fandahil barra bil bahri. Ini boleh buka lagi kitab ini. Dan menariknya, bait yang sama telah disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Ini contoh dia. Jadi kita kena ada bacaan yang banyak. Jadi ini manhaj Imam Sanusi. Dan yang menarik itu, Imam Sanusi sendiri mengambil khirqah sama dengan Ibn Zakri kepada siapa? Syekh Ibrahim At-Tazi.
Syekh Ibrahim Tazi ni siapa? Yang mengarang kitab, yang mengarang salawat nariyah yang kita baca lah tiap-tiap hari. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi luqadu wa tanfaruju bihi al-qurabu wa tubda bihi al-hawaju wa tunalu bi ragha'ib wa husnul khawatim wa sasal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin ja'ada li kulli ma'limillah. Itu salawat nariyah. Itu adalah Syekh Ibrahim At-Tazi. Syekh Ibrahim At-Tazi ini seorang al-arif billah, sahibuz zawiyah yang ada di Algeria. Di Algeria. Okey. Sekarang kita mula membaca kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Faqad bana laka tadammunu qawli la ilaha illallah li aqsami salasati. Maka telah jelaslah bagi engkau kandungan ucapan la ilaha illallah lil aqsami salasati bagi 3 bahagian. Iaitu 3 bahagian tadi yang dijelaskanlah, iaitu wujub. Ini disebut allati yajibu 'alal mukallafi, yang wajib atas sekalian mukallaf. Ma'rifatuha, untuk mengetahuinya. Fi haqqi maulana, bagi hak maulana iaitu Allah SWT jalla wa azza, wahya ma yajibu fi haqqi ta'ala wa ma yastahilu, iaitu membahas tentang apa yang harus, apa yang wajib, apa yang harus, wa ma yajuzu, dan apa yang mustahil, dan wa ma yajuzu, dan apa yang harus. Jadi dia sebut 3 perkara tersebut yang wajib, tadammun. Jadi bila kita baca wa amma samaniyatul baqiyah min khamsin wa hiya at-tanazzuhu, atau tanazzuhu azza wa jalla inil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi wa hudusil alami bi asrihi wa adamu ta'siri syai'in bi tabihi wa adamu ta'siri syai'in bi quwwatin ju'ilat fihi wa adaduha al-arba'ah falam yuqaddimuha asy-syaikhu awwala matni wa innama adrajaha fi makna la ilaha illallah. Jadi bila kita sebut la ilaha illallah tu, dia dah mengandung 3 tadi, iaitu dari mula sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat harus bagi Allah SWT. Otomatik semua perkara yang samaniyah baqiyah tu pun juga dah terkandung. Berarti ibarat dia, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sebuah hafal matan Ummul Barahin ni, insya-Allah ibarat bila dia membaca la ilaha illallah, dia itu dah membayangkan seluruh akidah tersebut. Lengkap dah akidah. Jadi jangan anggap sifat 20 tu tak ada nas. Tak ada nas yang berkata. Semuanya datang daripada nas. Semuanya datang daripada la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ini juga yang diambil dari intipati kalam ulama-ulama al-arif billah ketika membahas tentang khasa'is la ilaha illallah. Boleh baca dalam kitab-kitab yang mensyarahkan kitab la ilaha illallah. Jadi dia dah membahas. Lalu dia sebut kat sini, wa amma qauluna, sedangkan kata-kata kami Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayadkhulu fihi al-imanu bisairil anbiya, maka masuk di dalamnya beriman dengan sekalian para nabi. Dengan beriman dengan sekalian para nabi, yakni wal malaikati, dan juga malaikat, wal kutubi, dan kitab-kitab, as-samawiyati, dan sebangsa sama langit, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Jadi bila dia sebut Muhammadur Rasulullah, berarti apa? Iman dengan Nabi Muhammad SAW, of course. Iman dengan seluruh Nabi, kerana Nabi Muhammad SAW membawa risalah, mengisahkan siapa sahaja Nabi, dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa AS, Nabi dan Rasul. Wal malaikati, dan para malaikat, dari mula Jibril, dari mula Mikail, dan semuanya. Wal kutubi samawiyah, Taurat, Injil, Zabur. Wal yaumil akhir, iaitu mengisahkan tentang bagaimana akan ada yaumil akhir, dari mula siratnya, mahsyarnya, mizannya, kautsarnya, dan lain-lain, yang semuanya ada daripada kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh nampak? Indah. Jadi bila kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hasbi rabbi jalallahu ma fi qalbi nurullah Nur Muhammad ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Ini juga sama. Makna dia kembali kepada makna yang sama. Ini. Okey. Maka semua ini boleh baca bagi panjang tu, iaitu mula dari sam'iyat,
dan ila akhirih li'annahu alaihi salatu wassalam jaa bitasdiqi jami'i dzalika. Kerana apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang membenarkan sekalian perkara tersebut. Jadi sekalian perkara tersebut dah disebut di situ. Jadi bila kita berzikir setiap hari dari mula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau kita berzikir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam memula zikir biasanya dia mula dengan syahadah dulu. Pastikan betul-betul akidah kita kuat. Ini. Lepas tu kita berzikir, kita tenggelam dengan zikir, sama ada zikir dengan nama asma Allah Subhanahu wa taala atau dalam Nabi Muhammad SAW dengan berselawat kepadanya. Sallallahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu kita salawat tu, kita akan terjun menyelam dalam makna-makna kedua-dua bahagian ini. Dengan ini, dengan la ilaha illallah, dengan Muhammadur Rasulullah, wa yu'khadhu minhu. Dari Muhammad Rasulullah, wa yu'khadhu minhu, dan diambil daripada Muhammadur Rasulullah, wujubu sidqir Rasul alaihi wasallam. Wajibnya membenarkan para Rasul alaihi wasallam, wastihalatul kadhibi alaihim, dan mustahilnya mendustakan pada mereka. Wa illa, kalau kita tidak membenarkan Nabi Muhammad SAW, lam yakunu rusulan. Nescaya dia bukanlah rusulan umana yang amanah li maulana al-alimi bil khafiyat jalla wa azza. Okey, wastihalatu fi'lil manhiyat, dan mustahillah melakukan perkara yang dilarang kulliha, seluruhnya, dari mula makruh, haram, makruh, tanzih, khilaf aula dan lain-lain. Li'annahum alaihi wassalatu wassalam ursilu liyu'allimun nasa bi aqwalihim wa af'alihim wa sukutihim. Ini dah kan. Fayalzamu alla yakuna fi jami'iha mukhalafatun li amri maulana jalla wa ala alladhi ikhtarahum ala jami' khalqihi wa aminahum ala sirri wahyihi. Iaitu apa? Supaya mereka tidak ada percanggahan dengan perintah Allah SWT yang mana telah dipilih, yang mereka pilih kepada segala makhluknya, dan mereka amanahkan kepada para nabi dan rasul ini rahsia wahyunya. Okey. Wa yukhadhu minhu, dan diambil lagi daripada ini, daripada Muhammadur Rasulullah, jawazul a'radil basyariyah, harusnya memiliki sifat-sifat manusiawi alaihim, kepada mereka. Iaitu harusnya memiliki sifat manusiawi kepada mereka, iaitu kepada para nabi dan rasul, pada Nabi Muhammad SAW dan para rasul, idza kala yakadahu fi risalatihim wa uluhi manzilatihim, kerana perkara ini tidak mengganggu atau mencela keutusannya dan tingginya derajat mereka indallahi, di sisi Allah Ta'ala, bal dzaka mimma yazidu fiha, malah perkara ini yang menambah padanya. Okey. Lepas tu faqad bana, ini yang saya nak sebut. Faqad bana laka tadammunu, maka jelaslah bagi engkau tadammunu, maksud atau kandungan kalimat syahadati, dua kalimah syahadah tersebut, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ma'aqillati hurufiha, berserta sedikitnya hurufnya. Kerana apa? Huruf dia hanya 24. Idh hiya arbatun wa ishruna harfan bi'atibar rasmi wa afrada ad-dhamira fi hurufiha ma'a annahu a'idun ala kalimat syahadati isyaratan ila anna kalimataini imtizajaha imtazaja yamtaziju, yang betul, imtajazata hatta sarata kalimatil wahidah bi'tibari anna al-imana la yahsulu illa bimajmu'ihima wa la yuktafa bi'ihadahuma 'anil ukhra. Iaitu apa? Dengan 24 huruf saja ini boleh dianggap secara tulisan. Kalau kita asingkan, kita afradkan, kita asingkan, kita sendirikan domir-domir dalam hurufnya, bahawa sesungguhnya semua aidun ala kalimat syahadah, kembali kepada dua kalimah syahadah, sebagai isyarat bahawa dua kalimah ini telah diimtizajkan. Imtizaj itu adalah dijadikan satu, sampai dua kalimat ini menjadi satu kalimat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menjadi satu kalimat. Diibari dengan melihat iman itu tidak akan hasil kecuali kalau kita gabungkan dua-dua ini. Dan tidak cukup dengan hanya salah satunya. Sebab itu, bila syahadah dikena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kena faham. Maka,
li jami'i ma yajibu 'alal mukallafi. Maka dengan sedikit hurufnya mengandung segala apa yang wajib atas mukallaf untuk mengetahuinya. Min aqaidil imani, dari segi akidah-akidah keimanan. Dari segi apa yang wajib, apa yang harus dan apa yang mustahil. Fi haqqihi ta'ala, bagi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fi haqqi rusulihi, dan bagi hak para rasul alaihimus salatu wassalam. Okey. Wa la'alla bi ikhtisariha. Kemungkinan dengan nescaya dengan sedikitnya wal ikhtisariha, dan pendeknya, sikitnya hurufnya, ma'ishtimaliha, dan disertakan dengan kandungannya yang sangat luas lah maksudnya. Makna dia yang banyak ni yang dah disebut tadi tu. Ala ma zakarnahu, pada apa yang telah kami sebutkan dari segi akidah tersebut. Ja'alaha asyar'u, yang mana syarat telah menjadikannya, menjadi kalimat ini tarjamatan ala ma fil qalbi, sebagai dalil, tarjamah atau dalil ala ma fil qalbi, pada apa yang ada di dalam hati. Minal islami, daripada Islam. Walam yakbal min ahadin, dan tidak, syarat tidak akan menerima, min ahadin, dari seorang pun, al-imana, suatu iman, illa biha, kecuali dengan kalimat tersebut. Berarti seseorang yang enggan melafazkan kalimat ini, nescaya dia tidak diterima. Kerana syaratun li sihhatil iman adalah an-nutqu. Nutqu bihadza. Oh, Ustaz, macam tu ke? Warajihu, ini disyarahkan. Warajihu annal imana mujarradut tasdiq bil qalbi, atau tasdiqi al qalbi. Berarti apa? Yang benar, iman itu adalah cukup dengan membenarkan dengan hati. Wa amman nutqu bil kalimati al musyarrafah fahuwa syartun. Kalau mengucapkan, dia itu hanya syarat li ijra'il ahkami dunyawiyah, untuk menjalankan hukum hakam duniawi. La li sihatil iman, bukan sihat sahnya iman. Wa alaihi faman saddaqa, oleh atas ini, barang siapa yang membenarkan biqalbihi, dengan hatinya, walam yantiq, dan tidak mengucapkan bilisanihi, dengan lisannya, la li'inadin, bukan kerana dia lawan, bal ittafaqa lahu dzalika, baru dia sepakat sebenarnya, fahuwa mu'minun najin, maka dia seorang yang mukmin yang selamat. Lakin la tajri alaihi al-ahkamu dunyawiyah, akan tapi tidak berlaku atasnya hukum hakam duniawi, kadafnihi fi maqabiril muslimin, seperti ditanam di kuburan orang Islam, wassalati alaihi, dan disalatkan atasnya. Ini wa mahalu khilaf al-madhkur, apakah perbezaan ini dengan orang kafir? Fil kafiril asli, wa amma auladul mu'minin falaysa nutquhum bi kalimatil musyarrafah syartan wala syatran ittifaqan. Jadi bukanlah mengucapkan lafaz dulu kalimah syahadah ini, iaitu kalimah musyarrafah ini, sebagai syarat, dan juga bukan bahagian atau tanda bahagian dari iman yang telah disepakati. Kalladzi lahu udhrun fi adami nutqi biha fayuhkamu alaihim bil imani wa in lam yantiqu, maka mereka juga dihukum sebagai beriman walaupun mereka tidak mengucapkannya, biha, dengannya sama sekali asla. Naam, betul. Yajibu alaina inda imamina Malik, menurut Imam Malik, kerana dia mazhab Maliki, kita mazhab Syafi'i kan. Nah, yang mana wajib untuk mengucapkannya marratan wahidatan fil umri, walau sekali dalam umur, seperti hamdalah, salat, salam kepada Rasulullah SAW. Ila akhirih. Okey. Okay, yang lain tu tak perlu dibahas. Okey. Sekarang kita masuk fadaila kalimatit tauhid. Lalu fa'alal aqili, maka wajib atas orang yang berakal, ayyukthira, untuk memperbanyak, min zikriha, berzikir dengannya. Jadi Imam Sanusi sendiri menganjurkan untuk kita apa? Untuk kita berzikir dengannya. Untuk berzikir dengannya, memperbanyak zikir dengannya. Wa aqallul iktsar, disyarahkan kat sini, minhu indal fuqaha'i 300 fil yaumi wa lailah. Dia dah sebut dah. Disebut iaitu paling sedikit 300 kali sehari semalam. Saya nak tanya adik-adik semua, sebagai talabatul ilm, sehari zikir ni baca berapa banyak? Saya nak tanya, berapa banyak baca? Belajar UIA ni. Belajar degree, master, PhD UIA. Ini berapa banyak la ilaha illallah? Wa inda sufiyati 12,000. 12,000. Dalam tariqah An-Naqsyabandiyah 10,000.
dalam Tariqah Al-Qadiriyah, Qadiriyah Naqsyabandiyah, Qadiriyah 1000 mungkin, tak 170, ya 1000 lebih lah. Dia 176 kalau tak salah satu kali solat. 176 kali solat berarti tak sampai 1000 tak sampai. Tak sampai 1000, hampir 1000. So, itu satu kali solat. Wal iktsaru min dzikriha mandubun muakkadun. Memperbanyak zikir la ilaha illallah adalah sunnah dan muakkad. Walaysa biwajibin ittifaqan. Dia tak wajib. Ya, betul. Wa innama abbara al-muallifu bil ala, kenapa dia guna wa alal akili? Al-muqtadiyah yang menuntut atau lil wujubi, menuntut kepada makna wajib, lil hatti untuk apa? Mengajak, mendorong, mengajak pen siapa ni tolong bersihkan ni. Untuk mengajak memperbanyak zikir. Min zikriha lima warada fi fadliha, kerana apa yang telah datang daripada keutamaan untuk membaca zikir tersebut daripada hadis-hadis yang banyak. Ini isyarah Imam Sanusi memang mengajak kepada tasawuf. Okay. Lalu dia membawa riwayat Imam Malik sebab dia Maliki. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna atau nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu disebut. Man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat lahu arba'atu alafin dzambin minal kaba'ir. Itu ini semua dalil-dalil lah. Okey. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah wa hadha al-hadits mahmudun ala man yastati'u an nutq ila akhirih. Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadis ini adalah mahmulun ala man la yastati' an nutq wa minha qauluhu alaihi salatu wasalam. Termasuk syarah Dr. Khalid, iaitu wahwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah, adalah orang yang ketika mengucap la ilaha illallah bukan hanya tahu tapi juga memahami seperti memahami kitab as-surah ini atau Ummul Barahim. Dan ini disebut oleh Tuan Minal dalam kitab Aqidatun Najin. Aqidatun Najin disyarahkan dengan syarah yang sama. Dengan syarah yang hampir samalah. Wa warada fi ba'dil athari anna man qala 70,000 marrah kanat lahu fida' minan nar. Ini yang disebut. Siapa yang membaca sebanyak 70,000 kali la ilaha illallah, maka dia adalah fida' minan nar. Ini yang dipanggil dengan fida'. Tidak. Jadi mazhab Syafi'i dalam akhir kitab I'anatul Talibin dia disebut tentang fida' dalam kitab jenazah atau apa saya lupa, dan juga oleh Imam Al-Laqani dalam kitab Al-Laqani, ya, syarah Al-Laqani, dia ada syarah dia Umdatul Murid kalau tak salah, dalam kitab syarah dia Umdatul Murid kepada Jawharut Tauhid tentang fida' 70,000 kali la ilaha illallah fida' minan nar. Lepas tu dia sebut waqad jara amalun nas syarqan wa gharban, iaitu di timur dan di barat, bil ibtida'i untuk mengikuti, bil iftida'i untuk berfidak, fidaklah untuk menebus, minan nari daripada api neraka, bisa ba'ina dengan 70,000 istinadan lil atharil mazkur, berpegangan kepada athar yang telah lalu. Fal yaftadi, maka iftidaklah engkau biha dengan la ilaha illallah al-insan, iaitu manusialah, kitalah, dinafsihi untuk diri kita, wali ghairihi dan kepada selainnya. Ini disyarahkan, boleh baca dekat note tu, wa kaifatu fita'il bil kalimati musyarrafah ayat quraha adzakiru 70,000 marrah summa yaqul Allahumma inna hadhihi 70,000 nawaitu biha fida'a nafsi minan nar wa amma idza arada an yubdiya biha walidayhi masalan fayadhkur ala kulli wahidin minhuma al-adad al-khas ila akhirih. Itu boleh baca. Bi ujratin wa bi ghairiha, sama ada dengan ujrah atau tidak. Ini yang orang duk gaduh. Apa ni, jual agama? Bukan jual agama. Kita nak ihtiyat fidak dengan 70,000. Maka menjadi budaya lah. Budaya kita amalkan dengan 70,000 kali. Atau kita sedekahkan. Kalau di Maghribi tu, di pondok-pondok Maghribi biasa dah.
Para murid waktu cuti terutamanya atau hari Jumaat dipanggil oleh orang kampung. Dipanggil, lepas tu dia diminta untuk fidak lah, baca la ilaha illallah ke atau untuk membaca burdah ke. Bacalah burdah, baca burdah. Habis baca burdah, lepas tu dia bagi kus-kus makan. Makan kus-kus. So murid ni, pelajar-pelajar pondok tu dimakmurkan. Itu bahasa Melayu, dimakmurkan, diraikan. Dia bagi makan kus-kus dengan dagingnya, dengan ayamnya, dengan apa sono. Kalau budak Malaysia ikut pergi pondok-pondok di SUS tu, ya Wahabi tak Wahabi lah jadi sufi jugalah. Rata-rata macam tu. So pergi makan kus-kus sampai kenyang. Lepas kus-kus nanti dia datang, dia bagi duit seorang-seorang 100 dirham, 100 dirham. Meraihkan pelajar-pelajar pondok ni. Kerana apa? Ini semua pelajar-pelajar di pondok ini pelajar-pelajar yang suci ni. Muka pun masih baby-baby semua. Maksud dia dosa dia tak ada lah, tu maksud dia. Habis yang hodoh ke tak hodoh ke tu benda lain lah. Maksud dia semua masih muka suci lah. Itu. Jadi dia sedekah ni, orang kaya-kaya ni dia sengaja sedekah daripada dia sedekah benda lain. Dia duk tengok bola, daripada dia duk tengok Liverpool, tengok benda-benda yang tak bermanfaat. Lebih baik dia tidakkan dengan apa? Dia bagi duit dekat pelajar-pelajar ni supaya dapat dia adalah duit belanja dia balik pondok tu, dia ada duit belanja. Kadang-kadang ni dia bagi seorang jalabah seorang untuk ni. Kalau kami di pondok dulu, kalau yang kaya di Indonesia memang tak dapat lah. Tapi kalau di Malaysia, pondok-pondok Malaysia, Lubuk Tapah, Pasir Tumbuh, saya pernah pergi Lubuk Tapah. Tiba-tiba waktu tu ada baca fidak lah. Kalau baca fidak, baca Yasin Tahlil, dipanggil, dibawa dengan van. Lepas tu bila kita baca Yasin Tahlil tu nanti, tuan rumah bagi seorang RM10. RM10 tu sikit lah, kecil lah, tak ada masalah. Alhamdulillah. Lepas tu dia bagi sarung. Ni yang biasa. Seorang sarung. Sebab tu kumpul sarung dapat berapa banyak misalan dia. Yalah, budak pondok ni duit pun tak dapat. Jangan harap lah. Jangan harap nak dapat zakat susah. Tak payah nak cakap lah nak dapat zakat. Ni dia kata ini bukan akademik. Kalau Selangor dulu Alhamdulillah dia bagi dia 700 tahun atau 1,600 tahun. Adalah. Yang lain tak dapat. Kalau pergi belajar kat Morocco, belajar dekat Mesir, dapatlah 13,000 setahun. Banyak, banding jauh langit dengan bumi. Ini kita kena faham. So budak pondok ni kena tolong. Cara nak tolong dia ialah orang yang sedekah tu nak tengoklah budak ni adalah something dia buat. So dengan cara baca. Itu yang ada di pondok. Bi ujratin wa bi ghairiha, dengan ujrat atau selainnya. Fi yaumin au ayyamin, pada satu hari atau ayam, berhari-hari. Jangan cakap ini hanya syarih yang kata, tak. Budaya ini dah wujud di kalangan ulama Islam dah lama. Jauh sebelum itu, abad ke-7, abad ke-6 dah wujud. Boleh baca dalam kitab-kitab tarikh. Bahkan yang menariknya dalam kitab I'anatul Talibin menceritakan, mengisahkan bahawa Imam Subki pun melakukannya. Melakukannya di kalangan sahabat Imam Subki abad ke-8 Hijriah. Ini Imam Subki. Ma'a husni dhanni, dengan husnudzan, dengan niat yang baik, bi maulana, dengan Allah SWT al-Jawadi al-Karim. Ialah kita harap Allah SWT mengampun kita lah, menyelamatkan kita daripada api neraka. Boleh tak Allah, kita dah buat tu Allah masukkan kita dalam neraka? Kenapa tak boleh? Boleh. Kita tak kata pasti buat ni mesti selamat. Itu dah akidah, itu dah kuat. Jangan risau. Kita tak macam orang yang menolak perkara-perkara seperti ini, tapi bab makan ubat orang mesti sihat punya. Tak boleh. Tak juga. Okay. Al-afwi ar-ra'ufi ar-rahimi jalla dhikruhu wa aduma amruhu wa mazaya kalimat syahadati, dan kelebihan kalimat syahadah, wa fadailuha, dan kelebihan kalimat syahadah, kadat alla tuhsa, hampir tidak dapat dihitung. Kelebihan kalimat syahadah ini kadat alla tuhsa, lebih kurang dah tak dapat dihitung lagi, maksudnya terlalu banyak. Wa min thamma, dan dari sini khusus bi ta'lifi, sampai ada ulama mengkhususkan untuk mengarang satu kitab min iddati aujuhin, dari banyak arah, min haisul ma'ani, dari segi makna-makna dia,
wal i'rabu dan i'rab dia, wal fadailuhu dan wal fadailu dan fadilat dia, wal khawasu min ulama syariati, dari ulama syariat. Nampak ni. Wal haqiqati, dan ulama hakikat seperti Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, adik kepada Imam Ghazali, meninggal tahun 520. Nama kitab dia At-Tajrid. Baca kitab tu. Jadi kalau ada orang dok hentam apa ni, mana ada makna la ilaha illallah seperti ini seperti itu, tafsir dia macam-macam yang disebutkan zikir la ilaha illallah, zikir Allah, 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 zikir siapa kata tak ada? Imam Ahmad Al-Ghazali meninggal tahun 520, dah sebut dah. Berarti dia tu hidup sezaman Imam Ghazali. Zikir tu dah wujud. Ini dah ada, dah disebutkan. Jadi dah disebutkan perkara tersebut. Dan dia tak dapat dengan macam tu je, dia tak buat zikir. Tak, dia dapatkan dari ulama-ulama yang datang sebelum dia. Begitu juga Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kalau orang nak kata tentang Imam Ghazali, tak cukup baca satu kitab, kena baca semua. Mishkatul Anwar tu baca. Ini. Wal haqiqati wa ulama at-tasawufi wa tarbiyati, dan ulama at-tasawuf dan tarbiyah. Yang paling sedih pada hari ini, ulama-ulama yang kononnya ilmu kalam tapi nak memisahkan tasawuf dengan ilmu kalam. Dan akhirnya apa terjadi? Terjadi dia pun pakai tauhid 3 untuk hentam ilmu tasawuf. Itu salah. Ini dah jadi Wahabi lah. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Al-afdalu lil kafiri idza arada ad-dukhula fil Islam. Afdal bagi orang kafir ketika berkehendak untuk masuk dalam Islam, alla yamudda al-alifa, tidak boleh memanjang alif min la fi kalimati tauhid, bal yaqtasiru alal maddi tabi'i. Jadi jangan panjang sangat, tapi cukup dengan mad tabi'i. 2 rakaat lah. Wa huwa miqdarun nutqi bi harakataini liyan taqila lil imani fawran. Supaya dia cepat-cepat masuk. Jangan dia tiba-tiba mati. Tak sempatlah dapat iman, tu maksud dia. Okey. Yang taqila lil imani fawran bi khilafil mu'min, berbeza dengan mukmin. La ilaha illallah. Kerana apa? Contohnya orang tasawuf dalam kitab-kitab Qadiriyah, Tariqah Qadiriyah, dia narik dari la ilaha illallah. Dia macam tu. Dari bawah naik ke atas, lepas tu pergi ke kanan, la ilaha illallah. Ini yang diajarkan oleh dalam Tariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Saya belajar dengan Abah Hanam, dengan guru kiai saya, Kiai Zamroji lah. Yang mana juga Abah Hanam pun ajar sama tamu tariqah yang kembali kepada Syekh siapa nama dia? Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi dari Kalimantan. Okey. Bi khilafil mu'min, berbeza dengan mukmin, fa innal afdala lahu al-mad. Afdal bagi dia panjang. Ai ziyadatu ala mad tabi'i, lebih baik, iaitu lebih daripada mad tabi'i, illa ay ya'murahu syaykhuhu bi tariqatin fayattabi'uha. Kecuali guru tariqah dia mengajarkan dia yang lain. Suruh dia dengan cara mungkin pendek, contoh dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Misalan dia. Itu lain lah. So ini dia dah tangbih. Ini kitab akidah ni tuan-tuan dan puan. Ni adik-adik semua ni kitab akidah dah ada. Sebab itu terutama pelajar-pelajar UIA, kita kena mula explore turah, Islamization of knowledge ni lah, Islamization of knowledge. Kalau nak cakap Islamization of knowledge, kita bahas tentang apa, banyak isu. COVID ni isu paling besar, Islamization of knowledge, memahami COVID dengan kacamata ilmu kalam, kacamata Islam. Tengoklah golongan yang tidak ada iman, dia bunuh diri. Bila kena COVID ni tak nak kena orang lain, bunuh diri je senang. Contoh dia, na'udzubillah min zalik. Mana boleh? Kita bersabar. Sabar duduk di kalau na'udzubillah min zalik lah, bagi yang terkena positif tu, dia orang akan duduk dan berzikir banyak-banyak dengan harapan kalau selamat, kalau diselamatkan oleh Allah, nyawanya dipanjangkan umurnya, supaya ini menjadi pengajaran bagi kita, jangan jadi orang yang sombong. Itu. Kalau dia tak selamat, semoga akhir kalam dia adalah la ilaha illallah. Ini, okey. Lalu mustahdiran halun. Mustahdiran dalam keadaan menghadirkan limahtawat
pada apa yang terkandung alaihi min aqaidil iman. Jadi bila dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, dihadirkan zikir tersebut dalam hati dia, dalam zihni dia. Okay. Bimahtawat alaihi min aqaidil iman, daripada akidah iman yang telah disebut itulah secara ijmalan, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang berhak disembah secara hak melainkan Allah SWT. Wala aula mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma'adahu ilallah, dan isi-isi apa yang telah disebutkan dalam zikir tersebut. Hadirkan semuanya di kat situ. Hatta tamtazija, sampai menjadi intizaj. Tamtazija itu menjadi cantum. Mazji, menjadi campur aduk. Ma'a maknaha, beserta dengan maknanya. Bilahmihi, dengan dagingnya. Wadamihi, dan darah dia. Supaya apa? Zikir itu melekat. Ini yang dimaksud oleh golongan sufi ketika dia fana. Saya tak suka guna terjemahan. Saya tak pernah lebur diri. Terjemahan fana dengan lebur diri itu saya tak pernah. Bahkan dalam kitab-kitab kiai-kiai saya lah yang guna itu tak pernah maknakan fana dengan lebur diri. Cuma bahasa Melayu dia guna lebur diri, saya pun tak tahu. Tapi masuk fana tu apa? Tenggelam. Tenggelam dalam sirri rububiyah, rahsia ketuhanan. Sehingga kan dia merasa, iaitu apa yang dia lihat, bahasa Imam Ghazali ni, semua benda yang dia lihat ini semua tidak ada maknanya. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Ini hatta tamtazija ma'a maknaha bilahmihi wa damihi. Semuanya jadi melekat maknanya pada dagingnya dan darah dia. Fa'innahu yaralaha minal asrari wal ajaibi. Kerana kalau dengan ini, sebelum tu saya baca ini yang penting. Yang kenapa disebut hatta tamtazija ma'a maknaha bilahmihi wa damihi, ghayatun fil iksar, sebagai pucuk terakhir daripada memperbanyak min zikriha, berzikir dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini. Wal muradu bil intizaj huna syiddatut tamakkun, sangat-sangat tamakkun, pengkau, dah memang kuat. Memang la ilaha illallah ni di mana-mana dia tengok apa pun la ilaha illallah. Okey. Fa idza aktsara al mu'minu min dzikriha wa dawama alaihi, bila seorang mukmin ini memperbanyak zikirnya dan meneruskan dawama alaihi, tamakkanat minhu zahiran wa batinan, akhirnya menjadi tamakun bagi dirinya secara zahir dan batin. Asyaddat tamakkuni, setinggi-tingginya tamakun, bihaisu idza taraka zikraha, dengan sekiranya ketika seorang itu meninggalkan menyebut la ilaha illallah, jara ala qalbihi wa lisanihi bi ghairi ikhtiyarihi, seolah-olah berjalan sendiri pada hatinya dan lisannya, dengan tanpa dia memang aku nak berzikir tak payahlah, tak payah ikhtiar nak zikir, dah memang lidah dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab tu kita disuruh berzikir supaya kalau jalan tu terkena apa-apa opocut, daripada opocut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nampak tu, kalau orang sering berzikir, tabiat dia daripada opocut jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini yang dimaksudkan. Apapun terjadi, dia la ilaha illallah yang akan keluar. Bukan macam orang yang suka mencarut. Sikit-sikit mencarut, ketika dia nak mati nanti yang keluar dari lidah dia mencarut, kerana bila nak mati ni yang keluar adalah tabiat dia. Sebab itu kita banyak berzikir, bila kita nak mati ni otomatik lidah kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya melihat kiai saya, dia mursyid tarekat, dia meninggal tahun 1999. Saya di pondok lah waktu tu, jaga dia. Di akhir hayat dia tu memang zikir dia dah la ilaha illallah, Allah Allah Allah, itu je. Lidah dia Allah, pegang tasbih tu dah berjalan, dah tak kira, tapi tangan tu bergerak dengan tasbih tu. Memang dia bergerak, dah biasa berzikir. Jadi dia zikir je, dia sakit dah tua ni, sakit dah nak meninggal ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sahaja. Itu sahaja yang keluar. Dan saya masih ingat lagi, dia waktu tu dia tengah sakit, solat. And then dia ada syarahkan sesuatu dalam kitab I'anatul Talibin. Waktu itu saya baca matan dia, Fathul Mu'in. Lepas saya habis baca, disyarah. Dan syarah dia tersalah. Dan kami tahu tersalah. Kami ustaz waktu itu, saya pelajar lah, saya budak lah, tukang baca je lah. Ustaz Zainul Abidin lah nama dia, saya lupa nama dia. Dia kata, ni salah ni, bahaya salah ni, syarahkan. So besok tu dia datang, dia bawa kitab I'anah, dia syarahkan. Yang kemarin
baca macam ni. Zikir lidah dia la ilaha illallah. Aku cakap apa semalam? Dia tanya, aku baca Jawa lah. Aku syarah ni piye? Bahasa Jawa dia macam tu. Lepas tu dia jawab, Pak Kiai syarahkan macam ni. Tapi yang ni tulisannya macam ni. Yang betul yang mana? Lepas tu terus, oh maklum. Dia kata, dah aku dah lupa dah tu. Kayak itu dah terlupa. Yang betul yang kau baca, cuba kau baca balik. Dia pun baca, ni maksudnya macam ni. Salah lah. Dia dah lupa fiqah tu. Boleh terlupa lah. Dah lama tak mengajar I'anatul Talibin. Dia mengajar I'anatul Talibin tu waktu umur 40-an, 50-an. Lepas tu dah tak mengajar. Dia mengajar kita lagi besar. So dia boleh terlupa ibarat tersebut. Tapi zikir tu dia tak pernah lupa. Tetap lidah dia tetap lepas disyarahkan tu. Zikir tu tetap perlu. La ilaha illallah. Yang lebih hebat lagi, bukan lebih hebat, bukan membandingkan, maksudnya yang saya masih ingat lagi, Kiai Sahal Mahfuz. Kiai Sahal Mahfuz mengajar saya umur dia 70 lebih. Dia duduk mengajar syarah Tamhid ilmu mantik. Dia syarahkan tu kitab dia pegang kitab. Dia syarahkan tu, dia boleh baca baik-baik. Dalam kepala dia, Alfiyah dan Imriti tu masih keluar. Umur dia 70 lebih. Dia terakhir mengajar ilmu Nahwu Saraf umur dia 30-40. Lepas tu dah tak mengajar dah ilmu Nahwu Saraf, dia mengajar usul fiqh banyak. Al-Mustasfa, Al-Ihkam. Dia mengajar semua kitab-kitab besar. Ilmu usul fiqh tu kitab-kitab besar dia mengajar. So waktu tu dia mengajar At-Tamhid tu. At-Tazani tu, mantik saya ingat ni. Dia boleh keluar Alfiyahnya kayak gini. Imriti ni kata ni kimas. Semua keluar, masih keluar. Di akhir hayat saya jumpa dia waktu sebelum dia meninggal. Sebulan sebelum dia meninggal. Dengan Peter Sanders ambil gambar tu. Dia masih cergas. Masukkan, badan dia dah lemah. Semua dah lemah. Tapi otak dia tu masih cergas. Masih ingat segala sesuatu. Tengok. Itu adalah kelebihan. Kelebihan zikir, kelebihan. Kita dah tua-tua ni. Nak berzikir je lah. Zikir. Sebab tu, adik-adik yang ada dekat UIA ni kena ada wirid. Kalau saya lah, saya ajar, mana kitab dia? Aduh, Syawarih kat luar. Ni Al-Khulasah. Beli Al-Khulasah, baca dalam tu. Semua wirid-wirid tu. Kami ada wirid yang saya bacalah. Abu Yasir Muhammad Ali Al-Maliki, nama dia Syawarikul Anwar. Dekat depan. Itu kita bacalah. 2 jam jugalah satu hari kalau nak baca tu. Dulu kalau kat pondok, lepas subuh tu kita ada istighosah. Lepas istighosah tu saya wirid tu 2 jam baru habis. Awal sampai akhir. Tu baca. Sekarang tengah belajar. UIE tu pondok lah kira. Faham? UIE tu pondok. So duduk baca. Kalau tak ada tu, baca hizib cukup. Hizib Bahar, hizib Nasar. Sebab apa? Ustaz, mana ada orang nak sihir saya ke, nak apa saya, memang tak ada orang buat sekarang. Nanti. So persiapkan sekarang. Zikir itu mula dari sekarang. Dan yang boleh dan selalu kena buat adalah ni. Baca Dalailul Khairat. Dalailul Khairat selawat ni. Dalailul Khairat ini kalau di Maghribi mereka hafal. Dan baca tiap hari lepas asar. Baca tiap hari. Ini ulama Qarawin yang karang. Iaitu nama dia Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Juzuli. Dia ni, dia karang ni, tak cerita lah, tu boleh buka sendiri baca sejarah dia. Barakah dia kitab ini sampai ke tanah Melayu. Sampai Syekh, sampai Raja Ali Haji, ulama Riau, ulama kita lah. Ulama dan raja kita meninggal jihad lawan Belanda, pegang kitab Dalailul Khairat. Tiba-tiba datang golongan yang tak ada mazhab ni nak kata kitab ini sesat bidah. Ini kena amalkan ni. Amalkan Dalailul Khairat ni, baca. Baca, amalkan tiap-tiap hari. Kalau tak ada ijazah, saya boleh bagi ijazah ni. Tu kena amalkan. Belajar duduk UIE tak ada wirid. Mana boleh? Kena ada wirid. Ustaz, perlu ke masuk tarekah? Tak perlu. Masuk tarekah tak perlu. Tapi ijazah wirid perlu dan kena berwirid. Ini diamalkan.
Jadi di Universiti Al-Qarawiyyin dia ada perpustakaan, ada khizanah Qarawiyyin. Dekat situ ada satu bahagian yang mana dalam dia hanya buku wirid saja, manuskrip wirid, yang mana saya pernah baca salah satu manuskrip hizib. Dia panggil Majmu'atul Ahzab kalau tak salah. Lebih kurang situlah, Majmu'atul Ahzab. Ini murid tu tulis sendirilah, dia tulis majmu'ah untuk diamalkan dari manuskrip. Lepas tu jadi bila dia dah meninggal semua, manuskrip tu diwakafkan ke dalam, maksudnya diambil dan disimpan dalam khizanah lah. So saya baca lah manuskrip tu, dia kumpulkan ada hizib Nasr, hizib Bahar, ada apa selawat bin Mashish, lepas tu selawat Naria, semua ada. Ada lengkap tebal tu. Dia tulis dan dia amalkan sendiri. Dia tulis saling, lepas tu dia amalkan. Basically dia hafalkan tu sehari semalam. Itu amalan dia tebal ni. Murid-murid kumpulkan. Sebab itu kita ada Mukhul Ibadah. Ada satu kitab wirid Mukhul Ibadah, itu boleh pakai. Atau contoh Dalailul Khairat, pondok saya buat tashilu Dalailul Khairat macam ni. Yang mana dia senangkan, yang mana kita tinggal ikut je. Dia dah contohkan, dia ikut je. Lepas tu dia ada bagi i'rab nahwu pada tempat-tempat yang orang-orang tak faham. Contoh terutama yang golongan tak ada mazhab ni, dia tak boleh baca. Dia kata ini nahwu salah lah, apalah salah. Padahal dia memang tak ada nahwu, dia tak baca, dia tak belajar. So kiai saya syarahkan. Syarahkan, dia masukkan, ini kenapa dibaca macam ni. Itu dia letak kat sini. Mana contoh dia? Jadi contoh dia kalau tak salah idhafah kepada fi'il madhi. Boleh tu Ustaz? Dia dalam alfiah dia. Itu orang yang tak belajar alfiah dia tak tahulah. So cara baca dia macam mana? Itu ada pembahasan dia. So kena amal. Kena amal. Ni dia sebut ni. Walihadza hukiya an ba'dihim anna lisanahu kana yuhallilu wa hukiya an ba'dihim. Dihikayahkan dari setengah golongan sufi. Anna lisanahu, bahawa lisannya orang tertentu. Dia tak sebut nama. Tapi maksud dia siapa? Al-Halaj. Jadi orang yang mengkutuk-kutuk Al-Halaj tu sudah dirilah. Sudah diri. Ulama-ulama ni sepakat dia tu sufi besar. Bahkan Imam Al-Ghazali, dalam ni nampak dia macam mengkritik Al-Halaj. Dia kritik kerana kenapa Al-Halaj menyebutnya pada orang awam. Tapi dalam kitab yang lain dia memuji tinggi. Abu Yazid Al-Bustami dia kata Al-Arif Billah. Imam Ghazali sebut dalam kitab Al-Maqasid Al-Asnah. Al-Maqsad Al-Asnah. Anna lisanahu kana yuhallilu halata naumihi. Jadi kana yuhallilu halata naumihi. Tidur pun berzikir. Wa hukiya anna ba'dahum. Ini yang Halaj. Yang atas tu ulama je lah. Iaitu anna ba'dahum, bahawa sesungguhnya setengah ulama sufi quti'a ra'suhu fasumi'a tahlilu damihi. Bila dipotong kepalanya, yang didengar adalah tahlil, bacaan tahlil darahnya. Saya ingat ada orang pengkaji, dia Wahabi lah tapi mengaku sufi. Wahabi mengaku sufi, bukan mengaku sufi, mengaku Asy'ari. Tapi dia Wahabi, buku-buku dia semua Wahabi. Dia kata kisah ini adalah kisah yang rekayasa sahaja. Tak tersebut, tak ada pun. Ahli Sunnah Jamaah pun tak mengakuinya. Dia menukil kitab ilmu kalam contohnya yang membahas tentang ittihad. Mustahil ittihad. Dia tak baca, baca ni. Anna ba'dahum quti'a ra'suhu fasumi'a tahlilu damihi wa kana ba'duhum yaqulu. Setengah dari mereka berkata Allah daiman. Allah selama-lamanya. Fatawajada fa'asaba ra'sahu. Sampai apa? Sampai tawajada. Jadi macam meresaplah. Panak dan bakok ni. Fa'asbaha ra'sahu hajarun fajassahu fasala damuhu. Bila terkena batu, pecahlah kepala dia. Pecah. Fasala damuhu. Akhirnya mengalir darah dia alal ardi, di atas bumi. Fakacawa Allah. Yang tertulis adalah darah dia justru berbentuk bertulis Allah. Ini bukan saya. Kalau saya buat sendiri tu namanya saya buat cerita dongeng. Ini yang dah ada dalam kitab ni. Saya hanya membaca. Jadi apabila intizaj, fa'idha intazajat, bila intizaj kalimah musyarrafah tadi, bilahmi dzakiriha, dengan daging orang yang menzikirkannya, wadamihi, dan juga darahnya, fa'innahu yara laha minal asrar, maka dia akan melihat baginya, bagi kalimat tadi, daripada asrar, iaitu rahsia-rahsia, wal ajaibi, dan ajaib-ajaib, insya'a,
kalau Allah insya-Allah, kalau Allah SWT menghendaki. Yalah, tak semestinya orang zikir mesti dapat ajaib tersebut. Tak. Jadi janganlah, okey, kalau betul aku nak tengok kau wirid sekarang, kau terbang nak tengok. Kalau tak kau tipu. Itu orang bodoh yang buat macam tu. Itu orang bodoh je. Siapa kata? Itu tergantung insya-Allah. Kalau Allah menghendaki maka jadi. Kalau Allah tak menghendaki tak menjadi. Insya-Allah taala ma la yadkhulu tahta hasrin. Perkara yang iaitu ajaib yang tu isi dia ajaib lah. Yang tidak masuk bawah dalam batasan. Maksud dia apa? Ajaib dia tidak ada batas sama sekali. Aitah ta'ada di mahsurin. Wa hadha kinayatu anil mubalaghati fil kasrah wa arada bil asrari safa al qalb. Mu'alif bila dia kata, Imam Sanusi kata asrar, ini apa? Iaitu bersihnya jiwa. Wa tajalliyat, dan tajalli. Kalau tak percaya dengan tajalli, mana ada tajalli ni? Siapa kata? Baca kitab. Nantilah saya habis tahqiq kitab. Kitab siapa tu? Al-Malali. Kita tahqiq, kita cetak kitab yang cantik. Boleh dibaca. Bila dah baca nanti boleh tahulah siapa sebenarnya Imam Sanusi. Kehebatan dia, masya-Allah. Kehebatan masya-Allah. Allati taridu alaihi minallahi azza wa jalla, yang mana berjalan atasnya daripada Allah SWT. Tajalliyat. Ini Allah SWT lah yang beri. Of course, segala sesuatu datang daripada Allah. Jadi zikir la ilaha illallah ni dapat membersihkan jiwa. Wa arada bil ajaibi, dan yang menghendaki dengan ajaib al-umura adh-dhahirata, perkara-perkara yang zahir kal khawariq lil adati, seperti khawariq lil adah. Mu'alif sebut ni. Saya. Okay. Lepas tu dia sebut lagi. Wabillahi taufiq. Dengan Allah SWT yang memberi taufik. Iaitu la bighairihi, bukan selainnya. Wa taufiqu syar'an huwa khalqu ta'ati fil abdi. Iaitu Allah SWT menciptakan ketaatan kepada hamba. Sebab itu kalau ada orang mengaku sufi tapi tak nak beramal, lalu isi dia adalah hasad dengki, kutuk orang lain, benci orang lain, ini adalah perkara-perkara yang keji, yang tak layak bagi orang tersebut dinamakan seorang sufi. Wa inna ma qasarahu ala kaunihi billahi ta'ala li'annahu la rabba ghairuhu, kerana tidak ada Tuhan selainnya, wala ma'budah siwahu, dan tidak ada zat yang disembah, yang berhak disembah selain Allah SWT. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayyaj'alana, untuk menjadikan kita, wa ahibbatana, dan pencinta-pencinta kita, indal mauti, ketika mati, natiqina, orang-orang yang mengucapkan bi kalimati syahadati, dengan kalimat syahadah. Dengan kalimat syahadah. Dengan kalimat syahadah alimina biha, mengetahui perkara tersebut, iaitu mengetahui syahadah tadi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kal kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi ghafilun. Ini adalah salawat yang didendangkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah ini yang saya sebut dalam kitab Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dia sebut, dia kata salawat. Saya boleh baca semalam. Semalam baca tu tak sempat baca yang ni. Dia kata wa amma qaulu sahibid dalail khairat, adapun ucapan yang disebutkan oleh sahibud dalail khairat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin fala yanbaghi, maka tidak sebaiknya ja'lu dzalika 'adatan wa sunnatan. Muhammad bin Wahab kata tak sepatutnya menjadikan dia sebagai sunnah ataupun adat. Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lama ummatahu, telah mengajarkan umatnya kaifa yusalluna alaihi, bagaimana mereka bersalat kepadanya, walam yadhkur dzalikal kalam fihi, padahal ini tidak disebutkan, walam yadhkur dzalikal kalam fihi. Ini Muhammad bin Wahab sendiri sebut. Jadi dia menolak salawat-salawat yang dibuat yang tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti seolah-olah kalau lazimnya kita boleh kata, kalaulah kita sebut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an zikril ghafilun, yang juga disebut dalam kitab Dalil Khairat, seolah-olah dia mengkritik ini tidak diajar oleh Rasulullah SAW. Padahal ini yang buat selawat ni siapa? Iaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Kalau tak percaya, buka Ar-Risalah, cari lafaz ini. Dalam muqaddimah dia ada sebut. Okey. Lalu okey. Ini nak baca syarah dia kat sikit.
Tak apalah, dah waktu nak habis. Radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Ini dalil masalah sahabat, iaitu masalah sahabat menolak Syiah. Okey, sahabat pun disebut. Okey. Lalu disebut wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Dan para ahlihi dah masuk radhiyallahu min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk. Okey. Lepas tu wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin zahiran wa batinan awalan wa akhiran. Ini adalah dah habis daripada bacaan kitab Tali'ul Bushra bersama dengan Ummul Barahin, insya-Allah. Aku luka qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Sekarang boleh buka file jap. Korang dah ada file dia? Okay. Sama ada yang ada di Facebook ataupun yang murid-murid yang berada dalam Zoom. InsyaAllah kita baca ijazah bi riwayati kitabil Ummil Barahin lil Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa radhiyallahu ta'ala an alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna akhana wa ukhtuna itu tulis nama sendirilah, fillahi al-ustaz atau ustazah, tulis nama kat situ. Hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa ra'aha wa saddada khataya wa khatahu wa khataha, qad hadara atau qad hadarat, wa darasa atau dan darasat, wa qara'a atau qara'at, wa sami'a atau sami'at. Durusi, pelajaranku, wa syuruhi dan syarahku, li kitabil aqidati sughra, bagi kitab al-aqidah as-sughra, awil masyhurah atau yang masyhur bismil Ummil Barahin, dengan nama Ummil Barahin yang meninggal. Saya lupa tulis nama dia. Li Syekh Muhammad bin lil Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Tufiya sanah 895 Hijriah rahimahullah. Patutnya ada nama kat situ, saya lupa. Fa'ajaztuhu, maka aku mengijazahkan kepadanya, atau kepadanya perempuan, bisanadi, dengan sanadku ini, lihadzal kitab, bagi kitab ini, al-mufid, ijazatan tamatan, dengan ijazah yang sempurna. Rajian, dan aku berharap minallahi ta'ala, daripada Allah SWT, an tahfadha bihadihil ijazati, dengan ijazah ini, sunnatal isnadi, kesunahan menyampaikan sanad. Ayya ja'ala wa ayya ja'alaha atau taja'alaha, dan semoga dia atau ia menjadikan ijazah ini sababan, sebagai sebab li ihya'il aqidatil ahli sunnati wal jama'ati, untuk menghidupkan akidah ahli sunnah wal jamaah, min sadatil ummati, daripada sadatil ummat. Wahum, siapakah mereka? Wahum al-asyairatu, mereka al-asyairah. Kama ajazani, seperti telah mengijazahkan kepadaku syekhi, guruku, wa murabbir ruhi, dan yang telah mentarbiahkan ruhku. Yang pertama, al-Qiyai al-Mursyid, iaitu guru saya yang pertama, Qiyai Mursyid al-Alamatu Muhammad Zamraji al-Syafi'i al-Kinjani al-Kadiri al-Indonesi. Syekh Qiyai Zamraji lah. Dia adalah murid kepada ulama-ulama besar Indonesia, dan juga mendapat ijazah daripada Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang datang ke Lirboyo tahun 90-an, tapi dia jumpa tahun 60-an, 70-an di Mekah. Waktu dia pergi Mekah, dia dah berguru di sana. Yang bawa dia jumpa Syekh Yasin Padang adalah Kiai Taifur Purworejo, yang masih hidup sampai hari ini di Purworejo, Jawa Tengah. Meninggal tahun 1999. Guru saya, rahimahullah. Wa huwa awwalu man darrasani, dialah orang yang pertama yang mengajarkan aku muallafati sadatil asyairah, iaitu karangan-karangan sada asyairah.
Wa syaikhi dan guruku Al-Kiai Al-Usuli Muhammad Sahal Mahfuz Al-Syafi'i Al-Hajini Al-Indonesia. Kiai Sahal Mahfuz yang saya mengaji dengan dia kitab usul fiqh, kitab mantik, kitab tasawuf, Minah Husaniyah. Jadi dia mesti, Kiai Sahal Mahfuz ini mesti mengajar kitab usul fiqh, ya, usul fiqh. Waktu itu saya ada ngaji mantik. Mantik saya dapatlah mengaji. Orang lain kadang tak dapat ngaji. Jadi usul fiqh mesti dia akan mengajarkan. Dan kitab tasawuf dia mesti ada mengajarkan. Dia tak boleh tinggalkan. Iaitu Kiai Usuli Muhammad Sahal Mahfuz Syafi'i Al-Hajini Al-Indonesia. Dia karang banyak kitab. Sehingga tahun 2014. Yang menariknya Kiai Sahal Mahfuz ni saya bagi tahu adik-adik lah. Dia karang kitab Arab banyak. Lebih dari 10 kalau tak salah. Nazam dan syarah. Bahasa Arab. So saya banyak mengajar kitab dia. Yang menariknya Kiai Sahal Mahfuz ni, waktu tahun 2008, jadi anak-anak murid dia kata minta dia baca kitab kitab nama dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa nama dia? Bukan Lataiful Isyarat, bukan. Allahumma salli ala sayyidina Usul Fiqh. Syarah Usul Fiqh Khatib Minangkabau. Syarah Usul Fiqh Khatib Minangkabau. So saya pun berseria bila dengar dia orang nak buka kitab tu, beria beli kitab cepat-cepat dan pergilah. Sampai-sampai je saya dah bawa kitab, dia kata oh tak jadi. Kiai ganti kitab apa? Ganti kitab nama dia Tamhid. Kitab Tamhid Tatazani. Kitab usul kitab mantik. Loh, kenapa tak jadi? Sekali saya korek, oh, abah tak suka Khatib Minangkabau. Dia kata, kenapa? Walaupun dia alim, dia Asy'ari, dia Syafi'i, tapi dia ni tak suka tarekat. Tak suka tarekat Naqsyabandiyah. Akhirnya dia cakap, bolehlah baca, tapi baca sendirilah. Dia tak mengajar kitab tersebut. Saya pun, oh macam tu ya. Ya sebab Kiai Sahal Mahfuz ni ulama besar. Ketua Majlis Ulama Indonesia, MUI Indonesia. Sufi yang besar juga. Jadi dia adalah seorang Syafi'i dan juga Sufi. Okey, rahimahullah. Wa syaikhi dan guruku al-alim al-alama muhaddis Abdullah bin Abdul Qadir At-Talidi Al-Hasani Al-Athari At-Tanji. Itu Syekh Abdullah Talidi. Abdullah Talidi, saya tak lupa pula tulis tarikh wafat dia. Dia meninggal tahun 2018. Patutnya kena tulis 2018 miladi. Meninggal, dia ulama besar, Morocco, muhaddis kabir. Dia punya kitab lagi hebat lah, lagi banyak. Wa syaikhi dan guru saya al-alama al-muhaddis musnid muhyi. Dua ya lah, tak betul. Boleh je, ikhtisar boleh, secara imla boleh. Muhyil madrasah al-Mughmariyah Syarifah Dr. Mahmud Sa'i Mamduh Al-Syafi'i Al-Qahiri. Syekh Mahmud Sa'i Mamduh guru saya di mana? Di Al-Azhar, di Mesir. Wa kulluhum min musnid dunya al-alama al-Syekh Al-Kiai Abil Faid Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Jawi Al-Makki Al-Syafi'i. Semuanya datang daripada Syekh Yasin Al-Fadani, meninggal tahun 1990 Miladiyah. Rahimahullah. Wahwa rawa. Syekh Yasin Padang meriwayatkan anil alamah. Dari al-alamah muhaddisil haramain. Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi. Meninggal tahun 1368 Hijriah. Rahimahullah. Wa'an dan juga guru dia lagi Al-Muqri Al-Syihab Ahmad bin Abdullah Al-Mukhlalati Al-Syami Summa Al-Maki. Meninggal 1363 Hijriah. Rahimahullah. Wa ani Syekh Al-Kiai Al-Mutafannin Muhammad Baqir bin dia terdua, maaf, bin Nur Al-Jukjawi. Jukjawi ni apa? Yogyakarta. Summa Al-Maki, meninggal tahun 1363 juga. Saya banyak salah ni sebab semalam busy sangat. So buat ni rush. Tak sempat nak saya. Tak sempat nak baca balik. Summa Al-Makki, meninggal tahun 1363 rahimahullah. Wa anil Muammar Al-Kiai Maksum bin Ahmad Al-Lasmi, Lasem, Pondok Lasem. Pondok Lasem, meninggal tahun 1392 Hijriah rahimahullah. Muammar.
Dan juga Anil Muammar, Muammar juga Kiai Baidawi bin Abdul Aziz Al-Lasimi, Baidawi Lasem, 1390 Hijriah. Umur dia panjang ni, Muammar. Kedua-dua wa Anil Kiai, dan daripada Kiai Abdul Wahab bin Hasbillah Al-Jumbani, Kiai Wahab Hasbullah, meninggal tahun 1971. Berarti Syekh Yasin Padang tak sempat jumpa Kiai Hashim Asy'ari. Tak sempat jumpa. Tapi sebab jumpa kawan dia, iaitu Syekh Abdul Wahab Hasbullah, Jombang, rahimahullah. Wa kulluhum anil Allamah al-Muhaddis al-Musnid al-Syekh Mahfuz bin Abdullah At-Tarmasi al-Jawi al-Syafi'i. Syekh Mahfuz Tarmasi, pengarang kitab Mauhibah Dzul Fadli. Sebab tu jangan meremehkan ulama Nusantara. Dan inilah sebab kenapa saya berazam, kiai saya, Ustaz, Kiai, Ustaz, belum doktor, tapi Ustaz dia ada master daripada Riyadh, nama dia Ahmad Khalil, Abdul Wahab Ahmad Khalil. Menantu dia belajar kat UIA. Menantu dia belajar kat UIA, saya hormat dia lah, Gus Husnul Haq. Yang mana Abdul Wahab, dia bagi tahu saya, Aiman, Indonesia dari dulu alim-alim ngarang kitab bahasa Arab. Kamu harus ngarang kitab bahasa Arab juga. Itu yang saya buat degree, thesis degree bahasa Arab, master bahasa Arab, PhD pun bahasa Arab. Itu. Oh ya, degree bahasa Arab ni kena cetak. Dah tasrah kena cetak insya-Allah. Okey. At-Tarmasi Al-Jawi meninggal tahun 1338 rahimahullah. An masyayikhihi al-madhkurina fi sabatihi, dari guru-guru dia, Syekh Mahfuz Tarmas, guru-gurunya yang telah disebut dalam sabatnya bernama Kifayatul Mustafid lima ala minal asanid, yang ditahqiq oleh Syekh Yasin Padang. Minhum, termasuk guru dia adalah Al-Alamah As-Sayyid Muhammad Amin bin Ahmad Ridwan Al-Madani, meninggal tahun 1329 rahimahullah. Ani Syekh Yusuf bin Usman Al-Kharbuti, dia datang daripada, belajar pula daripada Syekh Osman, Yusuf bin Osman ni, meninggal tahun 1292 rahimahullah. An Syekh Fathillah As-Sumaidasi. Ini saya tak jumpa tarikh dia, kerana hayyan fil qarn salis asyar. Ini kena tanya musnid seperti Ustaz Nazrul Nasir, dia mungkin lebih tahu lah. Rahimahullah. Wa anil alamatil al-amir al-Misri lah, meninggal tahun 1232. Ini pun saya lupa nak tulis nama dia lengkap. Rahimahullah. Wa an Ali bin Abi Muhammad Al-Arabi As-Saqqat. Ini ulama Maroko. 1183 rahimahullah. An Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Arabi Al-Haj Al-Fasi. Syekh Ahmad bin Muhammad Arabi Al-Haj Al-Fasi ini, dia ni murid kepada sahib kitab ni, Aqidatul Iman. Iaitu Ahmad bin Muhammad Al-Arabi Al-Haj Al-Fasi, meninggal tahun 1109 Hijriah rahimahullah. Wa anil alamati Abil Barakat Abdul Qadir bin Ali Al-Fasi, tufiya alaf wahid wa tis'in Hijriah. Ini yang sahib saya kitab ni lah, Aqidatul Ahli Iman, iaitu nama dia Syekh Abdul Qadir Ali Al-Fasi Al-Fihri, saya lupa tulis Fihri. An rahimahullah an abihi Al-Alama Ali bin Yusuf Al-Fasi, tufiya alaf wa thalathina Hijriah rahimahullah. An abihi Al-Alama Al-Wali As-Salih Al-Syekh Yusuf bin Muhammad Al-Fasi, tufiya alaf wa salasata asyara Hijriah rahimahullah. Wa Syekhi, dan juga datang dari mana-mana, iaitu Abdul Qadir, dari bapa dia Ali bin Yusuf ini juga ambil daripada Syekh Alama Ahmad bin Ali Al-Manjur Al-Fasi, yang mensyarahkan kitab Aqidah Kubra Imam Sanusi, juga mensyarahkan kitab Syarah Muhasilul Maqasid mimma bihi tutabarul aqaid. Okey, tufiya sanah 995 Hijriah rahimahullah. Wa Syekh Al-Alama Muhammad bin Qasim Al-Qassar, tufiya alaf wa isnash Hijriah rahimahullah. Al-Qassar. Okey, kulluhum an, dan semuanya mengambil daripada Al-Allamah Abi Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Al-Yisitni, orang Sus lah ni, meninggal tahun 900 Hijriah rahimahullah. Anil alamati Abi Zakaria Yahya As-Susi. As-Susi.
Abi Zakaria Yahya As-Susi tufiya tis'umiyah sab'ah wa ishrin hijriyah. Yang mana Abi Zakaria Yahya As-Susi ini dia pernah pergi berhijrah ke Tilimsan. Okey, Anil Muallif daripada pengarang Al-Wali As-Salih Al-Mutakallim As-Sufi Al-Faqih Al-Imam Al-Amah Al-Syarif Al-Sayyid Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani Al-Maliki Al-Ash'ari Al-Tilimsani. Itu laqab yang saya beri sesuai dengan apa yang saya baca tentang beliau. Tufiya sanah 855 Hijriah rahimahullah. Okey. Wa usi nafsi wa iyahu wa au iyaha. Okey. Bittaqullah fil ilmi wal amali, dalam ilmu dan amal, wa fis sirri wal ilani, dalam diam-diam atau terang-terangan, wa bitarkil hawahishi ma dhahara minha wa ma batan, apa yang meninggalkan perkara yang keji, apa yang zahir dan apa yang batin, wa bitamasuki, dan berpegangan dengan manhaj al-Asy'ari, dengan manhaj Asy'ari fil i'tiqadi, dalam i'tiqad, wa bi madhhabin minal madhhabil arba'ati, dengan salah satu madhab daripada 4 madhab, wa bi tariqin minat turuqi sufiyati, daripada tariq sufiyah as-sunniyah yang sunni, kama arsyadaha al-Junaidi, seperti yang telah mengisyadkannya Imam Junaidi wal Ghazali dan Imam Ghazali. Sahhat hadhil ijazah, benarlah ijazah ini insya-Allah taala. Wa ana al-fakir, dan aku adalah seorang yang fakir ila rabbih taala, kepada Allah SWT. Nama saya Muhammad Aiman Al-Akici nasaban, Al-Malizi maulidan, Al-Kinjani summa Badawi summa Salawi summa Tetwani, ma'laman tempat belajar. Wa kana al-faraghu min tahririha, adanya selesai dari menulis ini di Madinati Kuala Lumpur, di Madinah Kuala Lumpur, Al-Kainah yang berada di Malaysia, di Malaysia, Al-Mahrusah yang dijaga, Yauma Salasa wa Ishrina Sya'ban, pada tanggal 23 Sya'ban tahun 1441 Hijriah, Al-Muwafiq yang bersamaan di Yaumi 17 April, yang bersama dengan 17 April sanata 20 Alfin wa Ishrin Miladiyah, tahun 2020. Ajastukum wa ajastukunna. Okay. Qabil tu. Okay. Apa? Dah, selesai? Ada soalan? Apakah ada soalan? Tak ada soalan? Ustaz? Ya? Kalau nak tanya soalan luar daripada tajuk kitab Matan Mubarak boleh Ustaz? Tergantung saya nak jawab ke tak. Soalannya berkenaan dengan pandangan Ibnu Taimiyah mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu khaliq daripada azali lagi, dengan maksud tu macam mana Ustaz? Tu saya tak tahu, saya belum baca. Okay. Atau pernah baca saya lupa. Okey. Soalan lain? Okey. Soalan lain? Doktor ada soalan daripada Facebook. Apa soalan dia? Dia tanya, boleh minta penjelasan di antara perbezaan metod penulisan kitab antara Imam Sanusi dan Imam Taftazani? Tak ada, sama je. Justru beza dia, Imam Taftazani dia lebih awal daripada Imam Sanusi rahimahullah. Imam Sanusi dalam kitab Syarah Kubra membahas. Ada yang dikritik, ada yang tak kritik, itu adalah akwal. Bezanya Imam Taftazani, kehebatan dia apa? Dia itu mutafanin, faqih dalam semua fan. Okey. Ini kehebatan Imam Taftazani. Jadi dia dalam lughah ada nasib, dalam akidah ada nasib, ilmu kalam, dan dia termasuk orang yang berusaha untuk jam'u bainal madrasatain, iaitu cuba untuk menggabungkan dua madrasah, iaitu madrasah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Seperti dalam kitab dia Syarah kepada Akidah Nasafiyah, contoh dia. Itu kehebatan Imam Taftazani. Jadi cuma lah. Manhaj penulisan Imam Taftazani itu masih mubahasah, dan dia ada akwal dia, tapi dia belum berhasil untuk memuktamadkan kaul dalam Asy'ariyah. Itu. Jadi ulama yang menutup perdebatan Asy'ariyah itu adalah Imam Sanusi. Jadi khilaf yang terjadi itu adalah semua kembali kepada Sanusi. Lalu kalau kita tengok di Malaysia khususnya, tak payah Malaysia lah, seluruh dunia, dari mula Nusantara,
Masyriq Al-Aqsa menurut Imam Syekh Yasin Padang, Masyriq Aqsa sampailah ke Morocco yang dipanggil dengan Maghribil Aqsa, semuanya mengikut manhaj Asy'ariyah, dia mengikut manhaj Imam Sanusi rahimahullah. Kerana apa? Dia dah muktamad, dia dah mengkunci Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengkunci perdebatan. Jadi dah tak ada perdebatan setelah itu. Jadi yang ada benda-benda kecil, partikel-partikel, tapi asas dalam akidah tu dah habis. Ini kena faham. Sebab tu kajian Imam Sanusi walaupun kita kata dah mabhus, kalau kat Morocco tu dah mabhus lah. Tapi kalau di UIA kena explore lagi beberapa isu-isu yang belum dibahas. Contoh dia Al-Janib As-Sufi Indal Imam Sanusi. Itu belum dibahas lagi. Belum dibahas. Kalau ada yang nak tulis PhD tentang tu memang bagus lah. Tapi PhD lah, kalau master pendek sangat. Kalau master kena bahas satu isu je. Okay, next question. Soalan lain? Ustaz, berkenaan dengan zikir putus, tak dengar? ataupun dalam seumur hidup. Tak dengar? Zikir la ilaha illallah. Kenapa? Zikir la ilaha illallah itu yang Nabi kata tu 70,000 tu seumur hidup ke ataupun sehari sekali? Tak, seumur hidup. Tidak, maksudnya tidak. Seumur hidup. Seumur hidup 70,000 tu. Ya. 70,000 tu kira sekaligus ke ataupun kita himpun? Contoh sehari ni 1,000, besok 1,000 ke macam mana Ustaz? Boleh himpun, boleh. Allah. Okey. Lepas tu ni dari Muhammad Zulkifli. Al-Mu'ammar tu pada Kiai Maksum tu gelaran dia ke? Al-Mu'ammar tu menunjuk kepada berumur lah. Umur dia hampir 100 tahun lebih. 100 tahun kalau tak Kiai Maksum Lasem. Dia dipanggil Mu'ammar. Kalau baca dalam kitab Sabat atau kitab hadis Al-Mu'ammar, berarti umur dia memang panjang. So kalau baca, contoh dia, jangan terkejut lah. Biasa ulama' dulu. Syekh Wan Daud Al-Fatani ni kalau tak salah 120 ke 140 tahun. Syekh Nawawi Banten 115 atau 120 tahun. Ini nyata. Kalau kata macam impossible je, di Maghribi, di Tonjah, ada seorang ulama nama dia Muhammad Al-Baqali. Syekh Muhammad Al-Baqali muhaddis yang umur dia 117 tahun. Meninggal tahun 2014 kalau tak salah. 2015 atau 2014. Saya tak sempat jumpa beliau. Tapi murid saya jumpa dia. Nama dia Ustaz Dr. Ahmad Arif. Dari Morocco, belajar kat Morocco. Dia belum balik lah. Dia tak dapat balik sebab PKP. Dia sempat jumpa dan ambil ijazah daripada Syekh Muhammad Al-Baqali. Tapi saya tak sempat jumpa. Itu umur dia 117. Jadi kalau 117 dia sempatlah jumpa siapa? Sempat jumpa sekelas ulama-ulama yang Syekh Wan Ahmad lah. Syekh Said Ahmad bin Muhammad bin Asidi Al-Ghumari riwayatkan dia sempat jumpa lah. Al-Khayyat bukan Al-Khayyat, Al-Arabi tu seorang muhaddis dan juga musnid yang terkenal di Qarawiyyin, sempat jumpa. Yang mana dia tu menyimpan berbagai hadis, berbagai riwayat sanad. Itu sempat jumpa Syekh Muhammad Baqali. Assalamualaikum Doktor, alhamdulillah syukur hari ini telah khatam daurah kita. Moga-moga akidah kita bertambah mantap. Amin. Mohon pandangan doktor sekiranya jawab apa ni? Ya, bahasa Syafi'i berakidah ahli sunnah jemaah namun ini tak cenderung iktiraf mazhab Asy'ariyah. Pandangan orang awam mungkin merasa mufti hanya lebih pada fikih. Soalan. Sekian, terima kasih. Dalam bab jawatan-jawatan tu saya tak masuk campur lah. Saya tujuan dia nak mengaji je kat sini, tak urus bab jawatan. Itu biar orang-orang atasan yang urus. Saya bukan bidang saya untuk mengurus jawatan ni. Okey. Doktor, kenapa tidak ada sifat fatanah bagi Rasul? Fatanah dimasukkan oleh Imam Laqani yang datang setelah Imam Sanusi. Jadi menurut Imam Sanusi, dia dah masuk dalam bab tabligh. Nak tabligh tu kena kecil lah. Itu maksud dia. Jadi fatanah tu tidak dimasukkan kecuali dimasukkan oleh Imam Laqani. Itu yang nak kata. Perdebatan tu dah selesai. Cuma itu tambahan-tambahan lah. Ibn Azmi Al-Hikam.
Apakah status bonda dan ayahanda Nabi Muhammad SAW? Apakah dalil ahli fatrah memadai untuk dijadikan hujah bagi menolak golongan sedemikian? Quran tak memadai kan? Hadis Muslim itu hadis, walaupun dia sahih, tapi itu hadis ahad. Hadis ahad ini ihtimal juga untuk ditakwil. Quran jelas, tidak aku azab sebuah kaum sampailah aku mengutus baginya Rasul. Jelas tak ini? Berarti ahlul fatrah ni bergolongan yang tidak ada Nabi untuk memberi petunjuk kepada mereka. Mereka ini tidak ada Nabi yang menunjukkan. Maka apa? Maka mereka ini dianggap najin selamat. Dianggap najin. Kerana tidak diutus. Maka bonda dan ayahanda Rasulullah SAW, baginda Nabi Muhammad SAW, bondanya dan ayahanda dia adalah najin. Ini pendapat yang dipilih. Tak percaya cakap saya, nak ahli hadis juga, buka kitab Imam As-Suyuti rahimahullah. Imam Suyuti ada 7 risalah. Mana kitab dia? Saya ada kitab dia. 7 risalah. Iaitu menerangkan tentang selamatnya kedua mak bapak Rasulullah SAW. Iaitu bonda dan ayahanda Nabi Muhammad SAW. Kuat tak? Itu sangat kuat. Maksud abi wa umi finnar tu macam mana Ustaz? Bahasa Arab lughah boleh memiliki makna iaitu uncle. Ini boleh bermakna uncle. So, itu boleh takwil kan? Tak boleh. Apa ni takwil? Allah. Kalau tak boleh takwil, Imam Tabari itu kafir kan lah. Okay. Adakah benar Asy'ariyah mensabitkan bahawa sebelum diutusnya Nabi maka ia bukan mukallaf kerana dalil? Yalah, itu dah saya sebut. Ya, betul itu pendapat Asy'ariyah. Pendapat Asy'ariyah boleh baca dalam kitab Tuhfatul Murid. Disebut juga Al-Anwaru As-Saniyah. Ni. Al-Anwar As-Saniyah. Syekh atau Kiai Abdul Hamid bin Muhammad bin Ali Kudus bin Abdul Qadir Khatib. Ni lama Indonesia sekarang. Al-Anwar As-Saniyah. Dalam ni pun dia bahas panjang. Kitab ni best. Saya baca dulu kat pondok. Ini pun dia syarahkan masalah bonda dan ayahanda Rasulullah SAW. Okeylah, kalau macam tu nanti saya tulis, saya akan tulis jurnal. Ada manuskrip yang perlu saya tahqiq, iaitu manuskrip Syekhul Jamaah Qarawiyin, nama dia Bengkiran, Muhammad At-Taib Al-Bengkiran, Muhammad bin Taib, Muhammad At-Taib Bengkiran. Itu insyaAllah dia ada manuskrip khusus tentang tu. Saya saya seorang ada kitab tu, manuskrip tu. Dia ada 1 nuskah je. Sebab disalin oleh Perdana Menteri pertama Morocco. Dan saya dapat nuskah tersebut. Okey. Kalau Ustaz, boleh Ustaz terangkan serba sedikit fahaman Ahbash supaya kami tidak terkeliru, mohon pencerahan Ustaz. Ahbash. Okey, Ahbash ini adalah suatu golongan yang mengikut mazhab atau tokoh dia bernama Abdullah Harari Al-Habsyi. Menurut riwayat, Abdullah Harari ini kehebatan dia muhaddis sampai hafal kutubus sittah sekali dengan sanad dia. Tapi ada yang kata dia tak hafal sampai macam tu, wallahu alam. Saya tak nak judge lah dalam bab tersebut. Tapi dia seorang yang alim berilmu, yalah, kita kena akui kalau dia seorang yang alim berilmu. Tapi dia seorang yang tasyaddud, dia tasyaddud. Kenapa tasyaddud? Menurut riwayat guru saya, Syekh Abul Huda, Muhammad Abul Huda Al-Yaqudi. Dia orang Damaskus. Lari tinggal di Rabat sekarang. Dia cerita kepada kami bahawa waktu Abdullah Harari pergi ke Damaskus dan dia memiliki beberapa syuzuz, pendapat-pendapat yang syaz, terutama mudah terlalu tasahul dalam bab mengkafirkan dan mentahzir. Sampai ada di kalangan perkara yang ditahzir itu tak sepatutnya ditahzir kerana perkara itu khilaf dan khilaf muktabar. Dan banyak perkara tersebut. Bahkan ada orang yang dikafirkan tak sepatutnya dikafirkan. Dan terutama yang dikafirkan termasuk di kalangan ulama-ulama Asy'ariyah yang mungkin dia tersalah baca atau tersalah faham kalam tersebut sehingga kan dia mengkafirkan. Maka Syekh Abu Huda Yaqubi
Dia kata maka ayah dia iaitu Syekh Ibrahim Yaqubi yang mengeluarkan fatwa untuk mengeluarkan Abdullah Harari daripada Damaskus, dan akhirnya dia dikeluarkan dari Damaskus dan dia duduk di Beirut, di Lebanon. Dan dia membinalah satu jamiah muassasah, nama dia Jamiatul Khairiyah, yang mana jamiah itu memiliki duit yang banyak, pergi seluruh dunia. Isu dia macam mana? Dia tu ahli sunnah ke tak ahli sunnah? Mudahnya yang saya boleh ambil adalah apa yang telah difatwakan oleh Darul Ifta Misriyah, iaitu Jabatan Mufti Mesir, yang mengatakan bahawa Ahbash ini, kita tak boleh keluarkan dia daripada ahli sunnah jamaah. Maksud dia, kita masih mengakui dia adalah Asy'ariyah. Dia adalah Asy'ariyah. Tapi dia adalah Asy'ariyah yang mengambil kaul-kaul yang terpinggir di kalangan Asy'ariyah. Sehingga kan dia terjatuh dalam tasahul dan terlalu mudah untuk mentadlil, menyesatkan, mentahzir dan mentakfir. Dan ini kesalahan dia. Disebut dalam fatwa tersebut. Oleh sebab itu dia kena i'adah nazar. Sayangnya Abdullah Harari tak i'adah nazar apa yang dia tulis dalam kitab At-Tahdhir Syar'i Al-Wajib dan kitab-kitab yang lain. Sehingga kan dia meninggal dalam keadaan masih seperti itu. Dan murid-murid dia terlalu gulgu dalam bab mentakfir, dan juga terlalu gulgu sampai mudah menyesatkan orang lain, mentahdir orang lain, dan ikut guru dia walaupun hari ini kita dah buktikan bahawa dia salah faham, tetap mereka masih dalam keadaan fanatik ikut mazhab ini. Kalau macam tu tak boleh lah. Kalau dia open minded, maksud dia mungkin Syekh Abdullah Harari tersalah, maka aku i'adatul nazar, aku tak sepakat dengan dia. Boleh untuk tak sepakat dengan tok guru dia. Kalau dia boleh macam tu, dan ini dia open minded. Kalau open minded berarti kita bolehlah duduk lagi, bolehlah kita bahas, boleh kita buka kitab, kita baca dan kita buktikan di mana kesalahan dia. Contoh isu dia yang paling besar ketika dia mengkafirkan Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti. Ini masalah dia. Salah satulah Syekh Ramadan Al-Buti dan lain-lain. Okey. Jadi itu isu Ahbash. Dan saya terus teranglah, kalau saya ni memang dah dikafirkan oleh Ahbash sejak di Indonesia lagi. Sebab apa? Sebab enggan mengkafirkan Ramadan Al-Buti. Di Indonesia Ahbash lebih syadid daripada di Malaysia, dan mereka terserap dalam Nahdlatul Ulama. Ini yang susah. Tapi dakwah tetap dakwah. Okay. Sebab tu kalau saya, Ahbash tak boleh tasyaddud. Kalau dia tasyaddud, kita tak boleh lah. Susah lah. So dia kena open minded, dia kena menerima tok guru dia mungkin boleh buat salah, dan terbukti berapa banyak kesalahan yang telah dia salah ijtihad. Okey. Tentang apa hukum golongan yang mengatakan alam ini diciptakan oleh Allah sejak azali dan mengatakan ia merupakan suatu kamal bagi Allah. Macam mana alam ni diciptakan oleh Allah sejak azali? Alam ini hadis. Itu saya tak faham soalan tersebut, tapi taklah. Tak betul lah tu. Mana boleh. Kalau ilmu Allah dah memang ada sejak azali akan diciptakannya alam, tak ada masalah. Seperti beberapa kalam sufi dia kata bahawa dia ni sejak azali seperti itu. Contoh dia. Dia tu tak kisahlah apa kan. Contoh dia bahawa Rasulullah SAW tu memang sejak azali telah ditentukan menjadi Nabi. Betul lah. Betul ke tidak betul? Betul lah, iaitu sejak azali Allah SWT dengan ilmunya telah menentukan Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Nabi dan Rasul. Ini kena faham. So kena check balik. Macam kita kata, Ali ini memang dah merupakan sahabat Nabi sejak azali lagi. Betul lah dalam ilmu Allah bahawa Nabi Muhammad SAW itu akan bersama Sayyidina Ali sebagai sahabat sejak azali. Itu kena faham, tu maksud dia. So kena faham, kena betulkan makna dia. Assalamualaikum, Dr. minta tolong terangkan pasal Ibn Arabi. Tak habis lagi bahas Ibn Arabi. Banyak artikel dah tulis dalam jurnal-jurnal. Jurnal Jabatan Mufti Negeri Sembilan dah keluarkan artikel tentang Ibn Arabi dalam simposium tasawuf. Jadi masalah Ibn Arabi ni, kalam dia perlu dibaca betul-betul lah, perlu ditakwil, perlu difahami. Jangan kunci nak faham, nak baca buku tulisan Ibn Arabi adalah jangan membaca dari sisi orang yang menyentang atau mengkafirkan Ibn Arabi.
kena start baca dari orang yang membela Ibn Arabi. Itu baru boleh. Kalau baca dari orang yang mengkafirkan Ibn Arabi, misalkan Ibn Arabi, baca buku Wahabi yang mengkafirkan Ibn Arabi, tak boleh lah. Dan di Malaysia ni dah banyak juga sebenarnya artikel yang telah dikeluarkan untuk membahas tentang Ibn Arabi. Okey. Ada lagi? Soalan? Tak ada? Okey. Sekian saja. Aku luka ulihaz. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.